Okay, so selamat datang kat kelas saya hari ini. So saya perkenalkanlah, nama saya Nora Syikir binti Muhammad. Okay, saya merupakan rakan digital bagi daerah Felda Padang Pio Jerantuk Pahang. Okay, so basically saya terangkanlah rakan digital ni kita bekerja di bawah MCMC dan juga dengan kerjasama syarikat Telekom Malaysia. Okay, kita collaborate untuk membantu usahawan luar bandar dan juga usahawan bandar lah untuk nak kembangkan bisnes diorang secara online khususnya dekat dalam Shopee. Okay, so hari ni tajuk kelas kita adalah kelas asas Shopee Ads ataupun dalam bahasa Melayu dia kelas iklan lah, iklan di Shopee, iklan yang berbayar. Okay, so ini antara topik kelas yang kita akan cover dekat dalam kelas hari ni lah. Ada lebih kurang 9 ataupun 10 topik. Okay. So, sebelum kita nak pergi lebih lanjut, saya explain dulu apa itu Shopee Ads. Okay, Shopee Ads ni kalau kata mudahnya kita bagi iklan lah, iklan dekat Shopee di mana dia boleh meningkatkan kita punya keterlihatan produk dan kedai kepada pembeli yang mungkin berminat dengan produk kita. Okay, iklan akan dipaparkan di kawasan bertrafik tinggi. Okay, kalau biasa anda tengok lah kalau anda buka Shopee, dekat front face Shopee tu anda nampak ada banyak kedai kan. Kat situlah selalunya iklan akan dipaparkan. Okey, dekat dan juga dekat produk halaman hasil carian. Macam anda pergi dekat tab bar, anda mencari produk kan macam tudung, paste, apa barang-barang apa sajalah yang anda nak beli, selalunya dia akan terpapar dekat situ. Okey. So ini antara kelebihan Shopee Ads, ada 4 kelebihan. Boleh diubah suai. Okay, so iklan ni 90% adalah berdasarkan kepada kita punya setup sendiri. Kita nak buat iklan macam mana, kita nak pakai bajet berapa ringgit, kita nak bersiaran iklan ni selama berapa lama, seminggu, sebulan, setahun. Okay, semuanya bergantung kepada kita punya kemahuan sendiri. Kita boleh setup sendiri. Okay, dan juga boleh tambah pendedahan kepada customer lah. Bila kita buat iklan, kedai kita ni dia boleh pergi lagi jauh orang kata. Okay, kita boleh berkembang dengan lebih pesat lah kedai kita. Okay, dan juga sasaran lebih meluas. Yes, dia lebih fokus kepada customer lah. Orang kata dia ada target tertentu. Kalau anda menjual baju, okay, bila ada orang nak membeli baju, kedai anda tu tersenarai dalam target customer yang betul orang kata. Dan juga tingkatkan hasil jualan produk lah. Okay, so antara ciri-ciri khas Shopee Ads ni, okay, dia ada 3. Yang pertama, macam saya cakap tadi, anda boleh buat iklan mengikut bajet anda sendirilah. Anda nak buat, katalah nak buat iklan selama seminggu, bajet anda RM20, boleh. Anda nak buat iklan secara satu hari, harian, RM2 pun boleh, tak ada masalah. Okay, dia tak terikat macam kontrak ke ataupun ada waktu tertentu ke, tak ada, dia boleh ikut kemahuan kita sendiri. Okay, tapi duit yang anda top up dekat Shopee tidak boleh di refund ataupun ditransfer dekat mana-mana akaun. Okay, contoh isteri anda buat Shopee, buat kedai Shopee, dia dah tak nak dah nak buat kedai Shopee. Jadi dia nak transfer duit yang dia top up untuk iklan tu dekat akaun suami dia. Tak boleh macam tu. Dia tak boleh tukar. Dia tak boleh ditransfer sebab duit tu dia akan bertukar kepada X credit. X iklan lah orang kata. Okay. Dan juga X credit ni dia tak ada expired date, dia tak ada tarikh luput. Okay, contoh katalah anda dah berniaga, katalah anda berniaga bulan 1 sampai lah raya kan, sampai bulan 4. Okay, katalah bulan 4 tu anda nak rehat. Anda kata tak nak lah berniaga kan, nak rehat lah, nak cuti selama sebulan. Tapi dekat dalam Shopee ni anda dah top up dah duit untuk kredit kan, untuk buat iklan. Tak apa, duit tu dia masih selamat dalam tu, dia tak luput, dia tak expired. Kalau anda nak continue buat iklan tahun depan ke, 2 tahun lagi ke pun dia tak ada masalah. Duit tu dia tak pernah expired, dia still je ada dekat dalam tu. Okay, dia boleh pakai pada bila-bila masa mengikut kesesuaian kita sendiri. Okay. Alright. So, macam mana Shopee Ads dikenakan bayaran? Okay, Shopee Ads ni dia iaitu pay per click, okay, PPC. Maksudnya anda akan di-charge apabila pembeli mengklik pada ads. Contoh kita tengok dekat iklan sini kan, yang dekat Shopee ni, anda tengok ada iklan baju, ada logo ads iklan. Jadi bila orang tekan kepada dia punya kedai iklan di siaran ni, barulah duit iklan tu, barulah charge tu akan dikenakan kepada kita.
Kan, contoh kat sinilah ada nampak S, ada tekan. Baru kita akan dikenakan cas. Okay, kos ini akan ditolak daripada akaun kredit Shopee anda, Shopee X lah. Okay, untuk melindungi penjual, okay, sistem Shopee mengesan secara automatik klik yang tidak sah. Okay, contoh klik yang berulang. Okay, contohlah ada orang try nak sabotage kita punya kedai, try nak khianat. Okay, dalam sehari tu dekat 10 kali, 20 kali dia klik je iklan kita dekat sini. Dia klik. Okay, so sistem Shopee dia dapat kesan, dia dapat detect. Okay, itu kita panggil penipuan lah, kita panggil scam. Jadi kalau dia detect ada orang klik iklan tu berkali-kali dalam masa dia tak akan kira lah. Okay, dia tak akan kira, anda jangan risau. Okay, klik berulang daripada pengguna yang sama ataupun klik automatik. Okay, ada orang dia set. Dia rasa macam dengki dia tengok orang ni buat iklan, tengok banyak terjual kan. Jadi dia klik je iklan orang tu, dia nak bagi cepat-cepat iklan ni habis. Jadi jangan risau. Sistem Shopee dapat detect. Okay. So saya akan tunjuk ni cara kita nak top up duit kita kat dalam Shopee X lah. Nanti saya akan tunjuk secara langsung. Ini hanya sekadar cara je lah, secara teori. Nanti anda boleh tengok selepas kelas nanti. Okay, so Shopee X ni dia terbahagi kepada 3 level. Okay, kita ada level yang pertama, level asas ataupun beginner. Level yang kedua adalah level pertengahan dan juga level yang ketiga adalah level intensif ataupun advance. Ini selalunya untuk level kedua dan level ketiga ni diorang dah ada sale. Diorang cuma nak upkan lagi sale kedai diorang. Tapi kalau untuk beginner memang kita hanya fokus kepada asas sahaja. So hari ni saya tak nak pergi yang nombor 2, nombor 3. Saya nak pergi nombor 1 sahaja. Kita nak fokus pada yang asas dahulu. Okay, so dekat dalam iklan Shopee, anda jangan keliru okay, X terbahagi kepada 3 level X, okay, dan dalam X tu sendiri ada 3 jenis X. Okay, yang pertama kita ada Product Search X, yang kedua kita ada Shop Search X, dan yang ketiga adalah Discovery X. Okay, so saya akan teranglah secara satu persatu. Okay, Product Search X ni selalunya dia akan lebih fokus kepada carian kata kunci. Okay, contoh ada customer dia nak cari maxi dress. Okay, bila nak cari maxi dress, keluarlah kedai-kedai yang menjual dress-dress tersebut. Kalau anda tengok dekat sini ada X, kat sini ada X. So kat sinilah iklan ataupun paparan Product Search X akan keluar. Macam ni. Kalau untuk Shop Search X ni, dia adalah lebih kepada kita iklankan kedai. Okay, kalau anda tengok dekat sini, bila orang cari smartphone, dia akan keluar Imo Malaysia. So dia ada satu je saja iklan, iaitu dia iklan kedai lah selalunya. Kalau kedai yang duduk di kedudukan yang tak atas ni, dia hanya khusus kepada penjual more seller ataupun prefer seller ataupun prefer plus seller. Ni selalunya kedai yang ada jualan yang tertinggi lah, yang dah berjual puluh-puluh ribu, belas ribu, menjual secara organik setiap hari, setiap bulan renting kedai dia menaik. Jadi dia memang khusus kepada 3 jenis seller sahaja. Okay, penjual terpilih dengan rekod prestasi yang baik. Okay, dalam penilaian jualan dan kedai. Selalu ni dia lebih kepada seller yang dah berpengalaman lah ataupun kedai yang dah lama bertapak kat dalam Shopee. Okay, dan yang ketiga kita ada Discovery X. Discovery X ni dia selalu keluar dekat bahagian Daily Discover dan juga dekat bahagian You May Also Like. Okay, untuk Discovery X ni dia selalunya dia berbeza-beza ikut orang sebab dia berdasarkan history pengguna tu sendiri. Contoh dalam masa lingkungan 30 hari, anda ada membuat hasil carian nak beli blouse ke, nak beli tudung ke. Jadi dekat wall anda tu, dekat Shopee tu, kan, dia akan keluar berkaitan dengan baju saja, baju, tudung. Okay, contohlah mak anda dia nak cari periuk, senduk dalam masa 30 hari kan. Jadi dekat Shopee dia tu dalam lingkungan 30 hari tu, iklan dekat Discovery X tu dia selalu keluar pasal periuk, senduk. So dekat situlah X tu akan berlangsung. Okay, nanti saya akan tunjuk dekat mana. Okay. So untuk hari ini kita akan fokus kepada 2 jenis iklan sahaja, iaitu Product Search Ads
dengan Discovery X. Sebab dua iklan ni dia sesuai untuk yang baru nak buat iklan dekat Shopee, yang baru nak join. Okay, kalau untuk Shop Search Ads ni dia kurang sesuai lah, sebab ni selalunya untuk level intermediate ataupun level advance. Okay, orang yang dah memang nak upkan sale. Sale dah ada tapi nak upkan sahaja. Okay, so kalau untuk anda yang baru nak join buat iklan, kita fokus pada dua dulu, produk dengan discovery. Okay, so jenis ads mana yang patut kita nak gunakan? Okay, macam saya kata tadi, kita fokuskan kepada dua jenis iklan dahulu. Kalau anda nak buat salah satu pun boleh, tak ada masalah. Nak buat produk, lepas tu nanti next month baru nak buat discovery. Ataupun nak buat dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Okay, keywords dia kita tengok kepada jenis matlamat perniagaan kita, objektif iklan dan juga petua strategik. Kalau anda rasa kedai anda ni barang dah cukup bagus, barang ni boleh popular orang kata, ya kita boleh buat dekat product search ads, tak ada masalah. Okay, so kita nak pergi secara lebih detail iaitu dekat bahagian product search ads. Okay. Okay, kalau kita tengok lebih 70% pesanan daripada Shopee datang daripada produk yang kita cari dekat search bar. Ini selalu kita buat. Okay, kadang-kadang kita nak cari shampoo. Contoh kat sini kan iklan, kita nak cari shampoo tapi kita tak tahu kita nak cari shampoo yang macam mana. Kita type je dekat sini kan, kita keluar, kita type je shampoo. Jadi yang keluar yang anda nampak, tak silap saya 3 produk yang teratas tu, yang anda nampak ada simbol ads ni kan, itulah iklan. Iklan anda akan bersiaran. Okay, kalau sesiapa yang ada phone dekat tangan anda sekarang ni, anda boleh buka Shopee. Kan anda buka Shopee, anda carilah apa-apa saja produk kat Shopee. Contoh cari baju kan. 2 produk yang teratas tu, kalau anda nampak ada ads, itulah iklan bagi produk search ads. Dia lepas 2 iklan, lepas tu 3 kedai organik. 3 ke 4 kedai organik. Lepas tu dia akan keluar ads, iklan lagi. Lepas tu dia akan keluar kedai organik. Kedai organik tu dia bukan jual produk-produk macam pokok, baja, tak. Produk organik ni adalah dia rating kedai dia baik. Maksud dia prestasi penjualan kedai dia tu menaik setiap masa. Jadi dia akan selang-selilah iklan produk organik, iklan produk organik. Okay, anda boleh tengok dekat phone anda sekarang. Anda buka Shopee, pergi dekat bahagian search bar kat atas tu, typelah apa-apa produk, anda akan nampak 2 yang teratas iklan. Lepas tu 3 kedai organik, 2 lagi iklan. Okay, macam itulah cara produk search ads tu dia berfungsi. Okay, jadi dekat produk search ads ni dia mengutamakan produk anda dekat bahagian atas halaman carian dekat sinilah. Okay, dia akan selalunya kedai ni dia akan keluar dengan keyword yang berkaitan dengan apa yang kita cari. Kalau anda mencari shampoo, so kedai-kedai shampoo lah yang akan keluar. Tak ada terselit kedai baju ke, kedai kasut ke, tak ada. Dia hanya kedai yang berkaitan dengan apa yang kita cari saja. Kalau anda cari baju, akan keluarlah kedai-kedai baju. Okay, jadi keyword ialah perkataan atau frasa yang sepadan dengan produk anda lah. Jadi keyword tu harus relevan dengan produk anda. Maksud saya dekat sini, okay, dekat bahagian nama produk ni saja, nama produk tu pun kena menarik. Okay, kalau dekat nama produk anda berpadanan dengan hasil keyword yang orang cari ni, okay, kemungkinan kedai anda untuk dipaparkan pada kedudukan yang tinggi tu, cantik lah orang kata. Kan? Jadi kat situ keyword ni dia memainkan peranan penting juga dekat sini. Jadi contoh macam dekat sini lah, saya ada screenshot. Saya nak cari baju blouse. Jadi baju blouse, jadi bila yang keluar dekat 2 yang teratas ni adalah iklan. Kalau anda nampak sini ads, sini ads. Okay, 3 yang dekat bawah tu adalah kedai organik. Kedai organik adalah maksud dia menjual sale kedai dia tu bagus. Setiap hari ada peningkatan. Lepas tu 2 lagi ads. Okay, macam tu. Okay, saya bagi contoh macam mana dia berlangsung. Okay, contohlah saya type dekat sini baju blouse. Okay. Kalau dekat komputer ni dia lain sikit kalau dekat tablet dengan phone. Okay, kalau kita tengok, kalau dekat PC, bila kita type baju blouse, okay, 5 yang teratas ni adalah iklan. Inilah iklan untuk produk search ads. Okay, lepas tu ini semua kedai-kedai organik, jualan organik. Untuk anda scroll kat bawah lagi, okay, 5 yang ke bawah pula adalah ads, iklan.
Kita tengok pula page yang kedua. Okay, kedua, 5 kedai yang teratas adalah X ataupun iklan. Lepas tu ini kedai-kedai jualan organik yang tak ada menggunakan iklan. Anda scroll lagi ke bawah. Okay, anda nampak 5 ke bawah ni adalah X iklan untuk produk search X. Jadi kalau anda tanya-tanya kan dekat mana kalau saya buat produk search X ni, dekat mana iklan saya akan berlangsung, akan disiarkan. Kalau dekat PC macam ni lah dia akan berlangsung. 5 yang teratas adalah iklan. Lepas tu kat bawah sekali iklan. Dia sama untuk every page. Tapi kalau untuk fern dia lain pula. 2 yang teratas adalah iklan, 3 organik, 2 lagi iklan. Macam tu lah dia punya proses dia. Okay, so kita dah sampai dah. Okay, ini untuk jenis padanan atau keywords lah. Ini nanti saya akan explain bila saya tunjuk secara langsung nanti. Kalau saya cakap mungkin anda tak faham. Bila kita tunjuk anda akan faham. Okay, dia pun sama. Ni step secara theoretical lah. Kalau anda nak buat lepas ni anda boleh refer kepada step yang saya tunjuk ni. Jadi saya akan tunjuk ajar secara langsung. Okay, kalau nak buat ads, saya lebih prefer anda pakai PC. PC ke laptop ke tablet sebab dia punya screen tu lagi besar. Okay, berbanding dengan phone ni dia kecil sikit. Jadi kalau anda nak buat ads ni dia macam agak terhad. Okay, jadi kita pergi dekat Shopee. Okay, ni saya dah login lah, saya dah login kat Shopee. Anda pergi ke bahagian Seller Center. Seller Center, okay ni kita punya dashboard lah. Okay, kita punya kita mencarta kedai kita. Okay, ini proses-proses lah. Saya punya ni account display saja, jadi memang tak ada masuk order lah kat sini. Okay, jadi anda pergi dekat bahagian tepi. Okay, anda pergi kat bahagian tepi sini, anda pergi dekat bahagian Shop Ads. Okay, anda tekan Shop Ads. Nanti dia akan keluar lah macam ni. Okay, dekat sini anda boleh top up berapa ringgit yang anda nak top up. Okay, kat sini kalau anda nak top up RM20, anda nak top up RM50 ataupun anda nak top up katalah tak nak top up RM50, anda nak top up RM30. Boleh, anda type je dekat sini RM30. Ikut kepada bajet anda. Okay, dia tak semestinya kena follow apa yang orang tulis kat sini. Ikut pada bajet anda. Anda nak letak RM5 pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Tapi harga RM5 ni dia tak termasuk dengan SST lah. Kalau masuk dengan SST dia akan jadi up sikit. Contoh kalau kita nak masuk RM21, dia akan jadi RM22.26 lah. Sebab dia include sekali dengan SST. Jadi anda tekan saja check out, nanti dia akan top up. Okay, saranan saya anda elakkan masuk auto top up sebab nanti bila anda punya duit dekat dalam Shopee ni dah habis, nanti dia akan terus tolak daripada anda punya account. Jadi orang kata apa macam tak berapa bagus lah. Okay, sebab untuk kita yang untuk permulaan ni sebaiknya kita elakkan auto top up dulu. Biar kita top up secara sikit-sikit daripada semasa ke semasa. Okay, jadi lepas anda dah masuk amount, anda tinggal check out saja. Okay, so saya nak tunjuk macam mana kita nak buat bahagian shop search dekat bahagian product search ads. Okay, anda pergi saja dekat bahagian create new ads. Okay, dan anda pergi dekat bahagian search ads. Ini dekat bahagian produk tu lah, product search ads. Okay, anda tekan. Sudah ada dua kat sini, ada produk dengan shop. Shop ni memang untuk yang beginner ataupun newbie dia kurang sesuai lah, selalunya dekat bahagian produk. So kat sini lah macam saya kata tadi, anda boleh setkan bajet anda. Anda nak buat no limit ataupun anda nak buat set bajet. Okay, kalau iklan dekat Shopee paling-paling rendah sehari adalah RM2. Okay, RM2. Anda boleh tentukan anda nak buat daily budget ataupun anda nak buat total budget. Okay, contoh kan saya buat dekat sini. Katalah saya buat RM2. Okay. Saya buat, lepas tu masa ni anda boleh tentukan sama ada anda nak buat no limit ataupun anda nak setkan limit. Okay, macam saya nak setkan limit, saya buat seminggu saja. Daripada 25 hari bulan sampai 31 hari bulan. Okay, dan saya nak buat bajet saya sehari RM2. Okay, saya buat sehari RM2. Okay, jadi RM2 selama 7 hari seminggu. Maksud dia
7 hari tu anda darab dengan RM2 sebab bajet kita setiap hari adalah RM2. Jadi dalam masa sehari tu anda akan dapat 15 kredit clicks lah. Maksud dia kelas Shopee, maksud dia anda punya iklan tu hanya boleh hard limit dia sebanyak 15 klik sahaja. Habis je 15 klik tu anda punya iklan dah tak ada dah dalam masa sehari tu. Sebab dia terhad kepada 15 klik sahaja. Setiap kali orang klik anda punya kedai akan ditolaklah charge yang tadi saya kata tadi, pay per click. Ataupun kalau anda nak buat total budget kata anda letak RM20, anda nak buat daily budget. Maksudnya RM20 dalam masa sehari darab dengan 7 hari. Sebab anda set seminggu kan. Jadi sehari tu budget anda 20, X berlangsung selama seminggu. Jadi RM20 tu kali dengan 7. Macam tu. Ni kalau untuk yang set lah. Tapi kalau anda buat no limits, anda tekan kat sini no limit untuk masa. Jadi X tu dia akan berjalan sampailah habis. Tak kisahlah sehari ke, 2 hari ke, 3 hari ke. Sebab anda buat no limit kan, sampailah klik tu sendiri habis. Kalau untuk bajet ni selalunya dia dah setkan lah. Contoh ada orang tanya saya, kalau klik tu tak habis hari ni boleh forward ke esok ke? Jawapan saya klik tu mesti akan habis. Sebab dia bersiaran selama 24 jam. 24 jam dia akan clearance. Selalunya memang akan habis lah dalam masa 1 hari. So paling rendah bajet untuk sehari adalah RM2 kalau dekat Shopee lah. And then untuk bahagian produk setting ni anda boleh pilih sehingga 50 produk. Tapi kalau untuk produk search as, iklan untuk produk ni, saya sarankan anda buat satu persatu. Sebab kita nak elakkan dia daripada bertindih. Orang kata apa, dia nampak iklan tu tak cantik lah. Jadi better anda buat untuk satu produk. Contoh kat sini saya ada 2 jenis produk. Yang pertama kita ada sampo duit raya dan juga hand soap. Jadi saya nak buat untuk sampo duit raya dulu. Saya tekan kepada confirm. Dekat bahagian keyword setting ni anda boleh tutup auto selected sebab dekat sini dia akan makan duit yang banyak, dia akan telan duit yang banyak. Sebab auto selected ni selalunya AI system lah, dia akan generate kita punya iklan, kita punya keyword. Jadi dia kurang bagus sikit sebab dia telan duit yang banyak. Better kita letak keyword kita sendiri. Anda tutup, anda boleh masukkan keywords. Keywords ni adalah kata Melayu dia kita panggil bid, kata bidaan. Kata bidaan tu maksud dia contoh bila anda letakkan keyword yang contoh macam duit, envelope, ataupun edisi, bila ada orang cari perkataan ataupun keyword yang macam ni, duit, envelope, kedai anda akan tersenarai dalam iklan tersebut. Bila orang tanya saya kalau kita tak letak keyword ni tak apa ke? Boleh, tapi orang kena cari nama produk tu sebiji sejibun dengan nama produk anda yang ni. Contoh saya tunjuk kat saya punya nama produk tu. Macam ni. Bila saya letakkan sampo edisi raya. Jadi kalau orang nak cari produk saya, dia kena search sebiji sejibun nama saya punya produk ni. Baru kedai saya ni akan keluar. Tapi bila anda buat iklan, anda letak dekat bahagian keyword ni, kata bidaan, bila orang search je perkataan duit, perkataan envelope, kedai anda tu dia akan muncul terus. Dia akan masuk dalam kategori iklan yang dipaparkan lah. Ini kita panggil bid ataupun kata bidaan, kita bida perkataan tersebut. So bila orang search perkataan duit, envelope, kedai kita akan tersenarai terus. Kalau kita tak letak perkataan keyword macam ni, kita tak pakai kat dalam iklan, orang kena cari sejibun nama produk kita, baru kedai kita tu akan keluar. Jadi kalau macam ni, peratus untuk nak dapat sale tu dia macam agak kurang sikit lah. Kat sini anda boleh pilih lah. Antara keywords yang famous dalam tempoh 30 hari. Contoh
kita boleh pilih perkataan yang famous lah. Anda tengok kat sini, kat bahagian envelope dalam masa 30 hari carian sebanyak 17,000. So kita boleh add dekat sini. Okay, contoh kita tengok ada apa lagi. Saya tengok kat sini ada 3,000. 3,000 yang lain kat sini semua sikit-sikit. Jadi kita boleh add yang ni. Okay, anda tekan kepada confirm. Okay, kat sini anda boleh setkan lagi. Anda rasa macam untuk perkataan ni mahal sangat, 16 sen. Okay, kita nak ubah. Saya nak letak 10 sen. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, untuk perkataan ni pula saya rasa macam 20 sen ni macam mahal juga. Okay, bila orang klik, bila orang cari je perkataan ni, keluar kedai kita pun muncul, iklan kedai kita, bila orang klik, dia akan tolak sebanyak 29 sen. Saya rasa macam mahal. Saya nak ambil murah sikit. Saya ambil 10 sen. Boleh, tak ada masalah. Nak letak 15 sen pun boleh. Okay, so bila dah settle, anda tekan saja dekat bahagian publish. So ni tak payah, anda tekan saja not thanks. Okay, cancel. So anda boleh nampak lah, anda pergi dekat bahagian search ads. Anda nampak anda punya iklan sedang berlangsung. Okay, kat sini anda boleh tengok lah carta anda punya iklan. Nanti kalau anda tengok lah berapa orang klik, berapa orang yang view kedai anda. Okay, duit anda dah berjalan berapa ringgit. Okay, kat sini semua ada tengok berapa item dah sold. Okay, kat sini. Ni tak ada apa-apa lah sebab iklan baru berjalan kan. Okay, contoh kita nak buat ads untuk produk kita yang kedua. Okay, sama juga anda pergi dekat search ads. Okay, saya nak pilih, kali ni saya nak set budget. Saya nak buat budget saya sehari RM2 sahaja. Okay, and then saya nak buat limit selama saya nak buat katalah 2 minggu. Okay, selama 2 minggu, settle. Saya masuk produk yang kedua. Okay, saya masuk produk hand soap pula. Okay, letak confirm kat sini. Okay, sama juga anda tutup auto selected ni. Okay, anda pergi add keyword. Okay, add keyword ni ibarat kita bidder perkataan tersebut. Okay, bila orang search perkataan ni, iklan kita akan keluar. Okay, jadi carian kita untuk nak dapatkan customer tu tinggi lah. Okay, jadi dalam masa 30 hari ni kita tengok perkataan mana yang paling famous orang cari. Okay, hand soap. Okay, kita letak. Yang kedua, hand soap cotton. Ada lagi tak? Ni hand soap pendek. Okay, saya nak letak. Okay, saya letak 2 je dulu. Tekan kepada confirm. Okay, sama juga. Saya rasa macam mahal untuk satu iklan ni 20 sen. Jadi saya nak buat 15 sen saja. Okay, settle. Next, untuk perkataan yang kedua ni mahal sangat 30 sen ni. Saya nak buat 20 sen saja. Okay, settle. Okay, tekan kepada publish. Okay, tekan kepada no thanks. Ni kalau saya tak top up lah. Kalau anda boleh top up, boleh tekan top up. Tekan kepada cancel. So dia ongoing lah kat sini. Let's say lah kata anda punya duit tu dah habis dekat dalam Shopee ataupun anda punya iklan tu dah, dia macam ni, bila anda punya duit tak mencukupi kat dalam Shopee ataupun dah habis, anda punya iklan tu dia akan auto pergi kepada pause. Dia akan pause lah macam ni. Dia akan pergi kepada no data. Tapi kalau anda nak schedule balik, anda nak hidupkan balik, anda boleh tekan kepada ongoing. Macam ni. Ataupun anda nak stopkan anda punya iklan, rasa macam tak dapat sale lagi, tak nak duit berjalan, anda boleh tekan kepada end. Boleh juga, tak ada masalah. Okay, ni ongoing lah macam ni. Okay, so far ada soalan tak? Saya nak tengok kat ruangan chat. So far faham ke cara nak buat ads ni? Kalau tak faham boleh drop je komen. Okay, kalau anda nak terus buat secara langsung pun boleh. Okay, anda buka dekat PC ataupun laptop anda, kita terus buat sama-sama. Lagi bagus. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh drop dekat sini Lepas tu saya continue sebab tak ada soalan. Ada ke? Okay, tak ada. Next kita pergi sambung yang kedua. Iaitu dekat bahagian Discovery Ads. Okay, so Discovery Ads tu, okay, so apa benda Discovery Ads ni kan? Okay, saya tunjuklah macam mana iklan tu dia berlangsung. Okay, contoh, ini saya buka Shopee. Okay, Discovery Ads tadi macam saya kata dia keluar dekat dua bahagian. Dekat bahagian Daily Discover dengan dekat bahagian You May Also Like.
Dia akan keluar kat sini lah dekat bahagian daily discover. Dekat sini. Anda tengok kat sini ada iklan. Lepas tu 1, 2, 3 ni kedai organik. Lepas tu ada iklan. So dekat sinilah bahagian discovery ads iklan tu dia akan berjalan. Dekat bahagian daily discover. Dekat sini dia tak sama. Dia mengikut kepada history pengguna. Dalam masa 30 hari tu pengguna selalu cari produk apa dekat Shopee. So anda boleh tengoklah saya selalu mencari tudung sampai duit raya kan, ada blouse. Ada apa lagi? Ada dashcam. Ini selalu produk yang saya cari. Ada Casio phone. Dia tak sama. Dia berbeza mengikut history pengguna. Okay, satu lagi dekat bahagian you may also like. Contoh saya tekan dekat compact powder Wardah ni. Okay, anda tengok compact powder Wardah. Okay, saya tak nak beli, saya nak scroll kat bawah. Saya scroll. Okay, anda nampak dekat sini. Dekat bahagian you may also like kat sini. Yang anda nampak ada iklan kan, sini ada ads, sini ada ads. Kat sinilah bahagian iklan tu dia akan bersiaran. Kalau anda tengok kadang dia tiba-tiba terselit produk yang bukan compact powder kan, macam sunscreen lah, macam ada foundation lah. Nampak sangat saya tengah mencari produk ni. Kan tiba-tiba kata apa, ada lipstick lah, dia macam tu. Okay, dekat bahagian you may also like dengan daily discover tu dia bergantung kepada history pengguna. Dalam masa 30 hari pengguna selalu cari apa. Okay, kat sini. Dia berbeza-beza mengikut setiap orang. Okay, kalau anda nak buat discovery ads ni, okay, sekurang-kurangnya kedai anda kena ada satu rating daripada pengguna. Maksud dia kedai anda kena ada sale lah, sekurang-kurangnya satu sale ada rating. Okay, bukan dalam vacation mode dan kedai anda aktif selama 14 hari. Maksud dia kedai anda ni dah bertapak dekat dalam Shopee paling awal 14 hari. Anda aktif lah, kiranya kalau untuk yang baru buka kedai dalam seminggu dia belum sesuai lagi. Sekurang-kurangnya dia kena 2 minggu ke atas. Okay, dan produk anda tidak dikategorikan sebagai adult listing lah. Maksud dia barang-barang yang atas daripada 18. Tu kurang sesuai. Okay, contohlah saya bagi the last jalan. Okay, katalah anda nak buat discovery ads tapi kedai anda ni tak ada rating lagi, tak ada orang beli. Okay, cara dia mungkin anda boleh minta kawan anda ataupun keluarga anda lah yang duduk jauh dengan anda yang bukan satu rumah, minta dia tolong beli kita punya satu produk dan bagi rating dekat kita punya kedai. Okay, bila dah ada rating kat kedai barulah anda boleh buat iklan untuk bahagian discovery. Dia berbeza dengan produk tadi. Kalau produk, kalau kedai kita tak ada sale, tak ada rating lagi pun tak apa, kita boleh buat. Tapi kalau untuk discovery ni, dia kena follow kepada 4 rules ni lah. Okay, sekurang-kurangnya kedai anda ada satu sale, ada satu rating. Dan kata apa, hidup selama 14 hari lah. Maksud dia tempoh kita berniaga tu paling awal selama 14 hari. Okay, dan dia setiap dia punya ads ni, dia keluar dekat phone dia tak sama. Okay, ada orang mungkin dekat bahagian discovery ads kat Shopee dia tu mungkin keluar pasal baking. Ada orang keluar pasal anak kan, bahagian pampers lah, susu lah, sebab dia berdasarkan kepada history pengguna. Dalam masa 30 hari selalu pengguna cari apa. Kan selalu kadang-kadang kita add produk, add barang dekat add to cart kan. Jadi dia akan refer kepada situ. Okay, dia tak sama. Okay, kat sini lah saya kata tadi dekat you may also like dengan daily discover. Okay, ini sama juga saya bagi contoh secara teoretikal lah. Dan lepas kelas anda nak buat, anda boleh refer kepada slide lah. Okay, saya akan tunjuk ajar secara langsung. Okay, kita pergi dekat Shopee. Okay, kat Shopee, kat sini. Sama juga anda pergi dekat bahagian Shopee, anda dah login, anda pergi kat seller center. Okay, anda boleh pergi dekat bahagian kat sinilah shop ads. Kat bawah anda marketing center, anda tekan sini. Okay, sama juga kalau anda nak top up, anda boleh top up dekat sini. Macam biasa. Okay, anda boleh top up. Okay, anda boleh tekan dekat sini create new ads. Okay, tadi kita dah buat dekat bahagian search ads kan, ni kita buat dekat bahagian discovery pula. Okay, tekan dekat sini. Okay, anda boleh tutup dulu auto ni, okay.
dan anda boleh tekan kepada add product. Okay, kalau untuk discovery ni dia berbeza pula dengan search tadi, yang product search tadi. Kalau product search ads tadi kita kena buat product one by one. Okay, sebab kita takut nanti iklan yang keluar tu dia tak berapa cantik. Jadi better buat satu-satu. Tapi kalau untuk discovery ni anda boleh sekalikan. Kalau anda ada 50 produk, anda boleh sekali saja 50 produk. Tak ada masalah. Okay, macam ni saya ada 2 produk je. Jadi saya klik dua-dua. Saya tekan kepada confirm. Okay, sedangkan keluarlah dekat sini bid price. Maksud dia dalam setiap kali orang klik kita punya iklan, dia akan kenakan sebanyak 13 sen. Okay, jadi kalau anda nak kurangkan lagi pun boleh. Saya nak buat 10 sen je. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, okay, sama juga bajet ni kita boleh buat. Okay, saya nak buat daily budget lah, daily budget. Okay, saya kalau daily budget, kalau untuk discovery ni paling rendah bermula daripada RM1.50. Kalau bahagian search ad tadi paling rendah RM2 sehari. Okay, jadi saya nak buat dekat sini, saya nak buat selama sebulan lah orang kata. Sebulan saya letak sampai 29 hari bulan. 25 lah sebulan. Okay. Sebulan saya buat. Jadi RM1.50 ni daratlah dengan 30 hari. Okay, berapa, anda akan dapatlah total berapa ringgit anda punya bajet dalam masa sebulan tu. Okay, next kat sini saya nak letak up sikit lah. Saya nak letak dalam 20 sen. Okay, jadi dalam satu klik akan ditolak sebanyak 20 sen. Kat sini saya nak buat limit lah. Saya nak buat total bajet lah. Saya buat kat sini total bajet. Saya nak buat selama seminggu je baru kat sini. Saya nak tengok macam mana dia run. Okay, daripada 25 saya sampai 31. Okay, saya buat kat sini. Jadi dalam masa seminggu tu bajet saya hanya RM15 sahaja. Jadi saya tak perlu tak perlu nak calculate lah lagi. Okay, sebab kat sini dia dah bagi tahu dah berapa ringgit. Okay, kat sini RM1.50 bajet untuk sehari. Sehari selama sebulan saya buat. Kalau yang ni total bajet RM15. Okay, run selama 7 minggu. 7 minggu pula, 7 hari dalam masa seminggu. Okay. So macam inilah, kalau anda tak faham, anda boleh drop komen. Okay, dah settle dekat sini, kita dah puas hati, kita boleh tekan dekat public ads. Okay, dia asyik suruh top up je. Okay, saya tak top up lagi ke tak apa. Top up now, tak payah. Okay, anda pergi balik dekat shop ads. So anda boleh tengoklah dekat sini antara iklan-iklan anda yang sedang berlangsung. Okay, anda boleh tengok secara detail dekat bahagian search ads. Okay, iklan apa yang berlangsung. Ongoing, sedang berlangsung. Kat bahagian discovery ads pula, dia keluar juga yang sedang berlangsung. Okay, dia bagi tahu daily budget kita, total budget kita. Kalau anda nak upkan budget juga dekat sini, tak ada masalah. Okay. Okay, settle dekat bahagian sini. Okay, so dah settle dekat bahagian discovery ad. Kat sini anda boleh refer lah kalau anda nak buat selepas kelas. Okay, so kat sini kita nak memahami kita punya dashboard lah. Dashboard ataupun kita panggil metric ads. Okay, dekat sinilah anda punya metric ads. Kat sini, saya pun kalau anda dah buat iklan nanti anda akan nampaklah graf dekat sini. Okay, daripada semasa ke semasa berapa orang klik kan. Mungkin hari ni klik anda menaik, esok klik anda menurun. Okay, esok lusa mungkin menaik. So nanti dia akan tunjuklah graf klik, orang klik dekat sini. Macam saya tak ada lah sebab saya tak jual apa-apa kan. Okay, dia akan tunjuklah kat sini berapa orang dah klik, berapa anda dikenakan bayaran, order dah berapa item dah sold, semua dia akan tulis kat sini. Okay, sama macam dekat dalam slide ni. Dia akan tunjuklah berapa kali orang membeli, okay, berapa jumlah order, berapa item dah sold. Okay, dia akan tunjuk kat sini kalau graf, macam inilah graf yang anda akan nampak. Turun naik kat sini. Okay, so ni saya nak masuk dekat bahagian yang bukan ads lah. Kita pergi kepada komen soalan yang selalu orang tanya dekat kita. Tanya kat saya lah, okay, saya dah buat ads. Tapi kenapa saya punya sale ni tak naik orang kata kan, macam tak ada orang yang membeli. Okay, so
pertama sekali anda kena tengok. Okay, ini antara punca ataupun masalah yang selalu dihadapi oleh seller dekat Shopee. Okay, ada orang klik iklan anda, ada orang view kedai anda tapi tak ada orang buat pembelian produk. Okay, first thing first kita kena tengok adakah gambar produk kita cukup menarik perhatian orang. Okay, adakah nama produk kita cukup menarik, okay, cukup cantik. Adakah harga produk kita berpatutan? Adakah kita punya harga produk ni setanding dengan yang orang lain jual? Okay. Dan adakah kita punya bahagian penerangan tu, description tu dah cukup lengkap untuk nak tarik orang? Okay, kita tengok satu persatu. First, kita tengok gambar produk. Ini saya bagi 2 comparison gambar. Okay. Kalau ikut anda lah, anda lagi prefer, anda rasa gambar mana yang lagi menarik? Gambar yang sini ke ataupun gambar yang sebelah sini? Okay, cuba anda drop the comment. Anda rasa mana yang lagi menarik gambar ni? Tak ada lagi orang komen. Okay. Tak apa, saya teruskan. Okay, kat sini kalau kita tengok, okay, gambar pun memainkan peranan yang penting. Kita tengok dekat sini. Okay, sebab apa saya kata kalau anda tengok kat sini gambar dia is very eye catchy. Okay, dia menarik minat orang untuk membeli. Sebab apa dekat sini dia tunjuk, okay, dia jual apa? Inai serbuk. Okay, dia jual produk dia packaging macam mana, harga berapa, siap bagi lagi yang kata apa result testimoni. Okay, berbanding dengan gambar kat sebelah, dah nama produk pun kecil, orang kata Inai celup dekat sini. Sepatutnya nama produk tu lah kena besar letak kat atas. Okay, you ambil gambar macam ni, orang macam tertanya-tanya, okay, you jual produk ni saiz ni besar ke kecil? Kan, you jual tu kalau orang yang tak perasan nama produk ni, orang pun tertanya, ini jual paste ke? Jual sambal ke? Jadi maksud saya dekat sini, cara kita nak upload gambar produk pun dia ada tips dia, ada teknik dia sendiri. Pastikan anda punya gambar produk tu dalam bentuk kualiti yang tinggi lah. Kualiti yang tinggi, okay. Ada segala aspek yang ada kat gambar lah. Contohnya ada harga produk, ada nama produk yang jelas. Okay, macam kita tengok gambar dekat sebelah ni, anda boleh tengok comparison dia macam mana. Okay, and then kalau anda tengok harga produk, sepatutnya harga yang ni lagi mahal. Okay, harga dia 2 kali ganda berbanding dekat sebelah. Tapi anda boleh tengok hasil jualan produk tersebut. Kat sini baru dia jual tak sampai 1,000, sini dah nak jangkau dekat 40,000. Sebab apa? Impact daripada gambar yang diberi itu sendiri. Kalau anda tanya saya akan tertarik dengan yang kat sini. Anda boleh tengok dekat Inai ni ada 3 jenis kategori result dia. Ada yang biasa, ada yang pekat, ada yang lebih pekat. Kalau yang kat sebelah ni saya pun tak tahu result dia macam mana, berapa gram. Dan bentuk dia pun saya tak pasti besar ke kecil ke. Jadi better orang kata apa, anda upskan sikit dekat bahagian gambar kualiti produk anda tu. Ada banyak apps yang anda boleh edit gambar, contohnya macam kat Canva, CapCut, dekat Instagram sendiri pun kita boleh edit gambar. Kat mana lagi? Banyak, zaman sekarang ni banyak apps yang percuma macam Lighting Room. Anda boleh pakai apps tersebut untuk nak edit gambar lagi cantik. Okay, ni contoh gambar yang kedua. Okay, kat sini gambar produk dia jelas. Okay, info menarik untuk mudah tarik pembeli dan latar belakang yang tidak serabut. Anda tengok kat sini. Comel je kat sini, dia letak gambar budak, ada harga terus. Anda tengok background kat belakang ni very soft sebab dia nak tonjolkan sendiri produk dia. Dia bukan nak tonjolkan background tapi dia nak tonjolkan produk tersebut. Okay, so macam inilah yang information yang kita nak. Okay, kat sebelah ni. Okay, dia kat sini dia nak bagi tahu pengguna. Okay, untuk design baju ni kita ada 5 jenis colour. Colour merah, colour coklat, colour hitam. Dan dekat gambar seterusnya dia dah close up. Okay, gambar tersebut. Okay, panjang macam mana, ada cekak ke, ada butang ke. So kat sini lah orang kata kualiti gambar tu dia main peranan yang tinggi. Kalau saya sendiri tertarik dengan gambar yang ni. Kalau saya ada anak, saya tengok, oh kalau anak saya pakai, macam ni lah kot rupa dia. Kalau saya tengok baju blouse ni, oh kalau saya pakai, mungkin macam ni lah kot rupa yang saya pakai. Okay, so nampak tak dia punya perbezaan gambar yang ni dengan gambar yang ni tadi. Okay, anda boleh nilai sendiri. Letakkan diri kita as a pembeli. Kalau gambar tu you rasa you tengok cantik, menarik, kan you pun rasa tertarik nak beli, okay yes, maksudnya itu dah memenuhi piawaian lah orang kata.
Okay, next kita tengok nama produk pula. Okay, anda boleh tengok kat sini dia nak jual tudung je. Okay, tapi anda tengok dia punya keywords dia dekat depan. Semua dia tulis tudung sarung, tudung sarung, tudung sarung. Sebab dia letak keyword yang selalu orang cari. Kalau kita nak cari tudung, tudung sarung, kita type je tudung sarung. Tak ada nak type tudung sarung krip ke, tudung sarung jersey ke, tak ada. Basically orang akan type tudung sarung, tudung sarung, tudung sarung. Okay. Ataupun orang akan type tudung sarung yang berdagu ataupun orang akan type tudung sarung saiz yang ada saiz M, L. Okay. Berbanding dekat sebelah, okay, yang ni pun dia jual tudung tapi you nampak tak penggunaan nama produk dia tu sendiri yang tak tertarik. Okay, tudung sarung ini okey lah, tudung sarung. Ini pun saya tak tahu dia tulis apa. Elakkan letak nama produk yang nama keyword yang tak ada kaitan dengan anda punya produk. Contoh macam anda tulis hot deal. Kalau kita nak cari tudung, adakah kita type hot deal? Tak ada kan? Adakah kita letak emoji-emoji macam ni? Tak ada kan? Jadi sebaiknya dekat nama produk ni letak nama keyword yang selalu orang akan cari. Anda letak diri anda lah sendiri. Kalau anda nak cari baju blouse, anda akan type je kan baju blouse. Dia anda nak type baju blouse corak matahari ke, corak Doraemon ke, tak ada. Okay, basically kita akan letak keyword yang umum. Baju blouse, tudung sarung, bawah printed. Okay, so letak keyword yang selalu bermain dengan orang dekat sini. Okay, kalau anda tengok dia punya rating score dia 23,000, 100,000, 57,000 sebab dia punya nama produk dia tu is very synonym dengan apa yang kita selalu cari. Okay, berbanding dengan kat sebelah ni. Dia tulis South Looks. Ada ke orang nak cari tudung letak nama produk South Looks ni? Okay. Contoh kalau produk yang famous, contoh macam tudung sarung Nilofa ke, Fazura ke, maybe orang boleh letak tudung sarung Nilofa. Tapi kalau untuk jenama yang tak terlalu high branding ni, selalunya dia tak akan keluar dekat bahagian carian. Sebab nama sendiri pun dia tak cukup menarik orang kata. Okay, next kita tengok pula dekat bahagian description, kat bahagian penerangan produk. Anda boleh nampak comparison antara penerangan produk yang cukup lengkap dengan penerangan produk yang biasa-biasa saja. Okay. Orang kata tengok secara profesionalnya cara dia letak description produk. Okay, bagi tahu kita jual produk ada saiz apa, okay, ada material apa, okay, ada warna yang apa. Berbanding yang kat sebelah ni, tulis je labuh berapa, ada dagu, ada dagu, ada dagu. Penerangan tu sendiri tak berapa menarik orang kata. Tak berapa nak menarik perhatian pengguna. Kita kalau tengok pun macam orang ni nak jual betul-betul ke? Orang ni macam jual acuh tak acuh ke? Ya ke kedai ni ke? Kata kedai ni kedai scam. So 3 elemen ni anda kena ambil titik berat kan. Dekat bahagian penerangan produk, dekat bahagian nama produk, dekat bahagian gambar produk. Okay, so before anda nak jump into buat iklan, into buat sale, better anda tengok tiga jenis yang saya kata ni tadi. Gambar, nama produk dan juga bahagian penerangan produk. Harga ni saya rasa basically semua tak ada masalah kan. Kita jual harga standard lah orang kata. Mungkin ada yang termahal sikit daripada from seller yang lain ke, ada yang murah ke. Selalu bahagian harga ni tak ada masalah. Dia selalu dekat bahagian gambar, nama produk dengan penerangan produk. Okay, make sure anda tengok ni dulu. Bila dah settle ni baru anda boleh buat iklan. Okay, next kita pergi dekat bahagian tips. Okay, macam saya kata tadi, pastikan kedai anda menarik daripada segi nama gambar dan juga nama produk. Okay, rancang bajet anda dengan betul supaya anda tak mengalami kerugian. Pilih ads yang bersesuaian dengan anda punya kedai. Okay, anda nak buat ads yang mana dan siapkan anda punya iklan. Okay, sebelum ataupun semasa hari kempen berlangsung. Contoh kita nak masuk bulan Ramadan kan, tak lama lagi nak masuk raya. Jadi daripada sekarang ni anda boleh buat sale. Sebab orang ni bila tengok iklan dia bukan terus beli. Selalunya orang akan tengok, esok dia tengok. Kalau hari-hari dia tengok iklan anda, dalam masa seminggu confirm dia akan tersangkut beli. Okay, jadi teruskan buat iklan secara berterusan dan pilih keyword yang paling relevan dengan produk anda. Kalau anda jual hand soap,
letaklah keyword hand sock. Jangan ada jual hand sock, anda letak keyword baju, keyword tudung. Tak betul lah kat situ. Okay, so anda juga boleh sertai Facebook Shopee punya community khas untuk para penjual. Okay, kita ada Facebook khas untuk para penjual di Shopee. Inilah Facebook dia. Okay, nama dia Shop University. Kat sini kita ada lebih daripada 30,000 member. Okay, kat sini memang khas untuk para penjual. Kalau anda ada sebarang persoalan, okay, anda nak ajukan ataupun anda nak tengok macam mana prestasi seller-seller dekat Shopee, semua akan, diorang banyak bersembang dekat sini lah. Dan dalam ni juga kita ada staff Shopee. Kalau anda ada persoalan nak tanya, insyaAllah diorang akan jawab daripada semasa ke semasa lah. Okay, dalam ni pun kita ada kelas. So anda boleh nampak dekat sini. Ini antara seller-seller yang berjual dekat dalam Shopee lah. Okay. So ada apa lagi? Yes, anda juga boleh sertai kelas percuma daripada staff Shopee sendiri, daripada tenaga pengajar Shopee. Okay, khas untuk para peniaga kat dalam Shopee. Okay, kita ada sediakan kelas dalam 3 bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Cina. Okay, macam mana cara anda nak akses dekat dalam webinar ni? Okay, webinar ni khas kepada peniaga-peniaga kat dalam Shopee lah. Okay, anda masuk dekat dalam Shopee. Okay, anda dah login. Sama juga anda pergi dekat bahagian seller center. Okay, seller center. Okay, dah sampai kat sini, anda pergi kat bahagian education hub. Okay, education hub. Anda pergi dekat bahagian webinar. So kat sinilah antara kelas-kelas yang tersedia. Okay, saya ni bukan staff Shopee lah. Saya ni staff under MC. Tapi kita pun ada collaborate dengan Shopee. Okay, kalau anda nak dapat kelas yang advance ke, kelas intermediate ke, semua memang ada dekat sini. Anda tinggal register saja, anda dah boleh follow dah kelas ni. Kalau anda terlepas recording, anda terlepas kelas live, anda boleh pergi dekat bahagian recording. Dekat sini. Memang semua ada. Kelas-kelas affiliate ke, kelas asas ke. Okay, kat sini semua boleh ada. Anda boleh access secara percuma. Okay, and next. Yes, sebenarnya tu saya juga ada sedikit salingan. Saya juga berdaftar under seller TM. Okay, sekarang kita ada promotion untuk package mobile phone. Kita ada RM89. Kita ada juga package RM55 dan juga RM39. If you nak subscribe untuk package RM89 postpaid, okay, anda akan dapat phone percuma lah, antara 2 phone percuma. Okay, tapi kalau anda nak phone yang lain macam yang tertera dekat sini, anda kena bayarlah pada harga yang tersebut. Maksudnya anda bayar harga, tak silap saya, anda dapat diskaun 10% daripada harga sebenar. Ni kalau anda subscribe untuk plan RM89. Kalau anda subscribe untuk plan RM55 dan RM39, anda akan dapat gig yang tertera dekat sini lah. Tak ada free phone. Jadi terima kasih kepada yang join kelas saya hari ini. Harap memberi manfaat kepada semua yang join. Jadi hope anda boleh try buat sale, boleh berjaya buat iklan. Okay, kalau ada apa-apa permasalahan, anda boleh contact saya 48835007. Okay, so sementara kita ada masa, saya tak expect pula saya punya kelas habis cepat. Saya expect habis 11.30. Okay, anda ada apa-apa soalan tak yang anda nak tanya? Ataupun anda nak buat sekarang ke, boleh, saya boleh tunggu. Sambil anda buat tu kan, anda ada masalah ke, anda boleh terus bertanya dengan saya. Sebab kelas hari ni senyap. Senyap je. Selalu kelas saya before ni macam meriuh sikit. Ada apa-apa soalan tak yang nak tanya? Hanani ke, okay, Kak Nurul Nadia ke, Cik Adenan, mana yang tak faham? Okay, nak minta saya repeat balik ke dekat bahagian product search ads ke, discovery ke? Ada tak yang nak bertanya? Saya buka sampai pukul 11:05 lah. Okay. Kalau ada yang nak bertanya.
Tak ada ya? Semua faham ke? Okay. Untuk faham CDC Kerian ni maaf nama encik apa ya? Anda encik pendaftar di bawah RD yang mana ya? Tak apa, okay, ada soalan ke? Tak ada. Okay, so kita tunggu. Saya Syuhada. Okay, Kak Syuhada. Kak Syuhada okay ke? Ada apa-apa yang nak tanya? Yang tak terguna. Tak apa. Ada apa-apa yang nak tanya ke? Yang tak faham macam mana nak buat ads? Faham ke? So far boleh buat ke? Macam mana nak buat? Okay. Alhamdulillah setakat ni faham. Okay, Alhamdulillah. Okay, kalau faham tak apa. Okay, before kita end this class, saya buat saya buat rumusan lah. Saya buat sekali imbas lah. Saya explain sekali lagi. Okay, dekat dalam Shopee ni anda boleh ada tiga ciri khas Shopee. Okay, anda boleh buat iklan mengikut bajet anda tersendiri. Okay, duit yang anda top up dekat dalam Shopee anda tak boleh refund ataupun transfer dekat mana-mana account. Okay, tapi dia tak ada expired ataupun tarikh luput. Anda boleh pakai bila-bila. Contoh tahun ni anda tak nak berniaga kan, kita nak berniaga, anda nak start berniaga tahun depan pula, boleh, tak ada masalah. Duit tu dia memang takkan expired, dia duduk diam je dekat dalam Shopee tu. Okay, so dekat macam mana bayaran Shopee dikenakan, okay kita kenakan sebagai cara dia adalah pay per click. Okay, bila kita buat iklan, orang klik kedai kita, okay yang ada logo macam ni lah, ads ni maksud dia iklan, baru kita akan dikenakan cas. Okay, so kalau didapati ada orang cuba nak khianat kita lah, okay, klik banyak-banyak kat kita punya iklan macam ni, okay, sistem ia tidak akan dikira lah, sistem Shopee akan detect dia as a scammer ataupun penipu. Jadi jangan risau, duit anda tidak akan ditolak. Okay, so ini cara-cara kita nak top up duit ataupun top up ads lah, top up kredit. Top up kredit dekat dalam Shopee. Okay, anda boleh follow dekat sini. Ni gambar saja. Okay. Untuk Shopee kita ada 3 jenis level. Okay. Asas, pertengahan dan juga advance. Okay. So hari ni kita fokus kepada asas sahaja untuk newbie. Okay. Dalam iklan tu sendiri kita ada 3 jenis iklan. Yang pertama product search ads, shop search ad dan juga discovery ads. Okay, tapi untuk newbie saya galakkan anda fokus kepada 2 sahaja, discovery dan juga produk. Okay, sebab shop search ads ni dia hanya terbuka kepada 3 jenis ranking penjual. More seller, prefer seller dan juga prefer plus seller. Okay, di mana rating kedai orang dah cantik, cuma orang nak upkan sale sahaja. Okay, so macam mana kita nak tentukan nak pilih ads yang mana? Okay, anda boleh tengok kepada 3 jenis point, matlamat perniagaan anda, objektif iklan dan juga petua strategi. Okay, kalau anda nak run iklan, dua-dua iklan dalam satu masa yang sama pun boleh, tak ada masalah. Okay. Apa itu product search ad? Okay, contoh bila anda buka Shopee, okay, anda cari perkataan shampoo kan, shampoo. Okay, anda tengok yang keluar dekat atas tu, 2 produk atas tu ada simbol X iklan. So kat situlah product search ads akan berjalan berlangsung. Okay, 3 kedai lagi adalah kedai organik. Okay, 2 lagi iklan. 3 lagi kedai organik. Contoh macam kat sebelah lah. Saya type baju blouse. Okay, 2 kedai yang muncul ni adalah kedai di bawah kategori product search ads, iklan. Anda tengok ada ads ni iklan. 3 lagi produk organik. Okay. Okay, ini cara step macam mana anda nak tambah, anda nak buat, nak buat iklan untuk bahagian product search ads. Okay, macam ni. Okay, saya tunjuk lagi sekali. Okay, anda pergi dekat dalam Shopee. Okay, Shopee anda dah login. Oh, sorry, saya tak tunjuk. Sekejap. Saya tak tunjuk. Saya nak tanya macam mana nak tingkatkan follower. Okay. Tingkatkan follower. Tingkatkan follower, ni termasuk dalam syllabus yang lain ni. Kelasan yang lain tapi tak apa. Saya share juga.
Sekejap saya share dekat akak. Dekat bahagian marketing. Saya terselit sikit lah bagi marketing kat sini. Okay, sini. Saya silap. This one. Okay, cara kita nak tingkatkan follower, okay, kalau kita buat iklan dekat Shopee, basically dia tak perlukan follower lah, dia lebih kepada targeted customer. Okay, contoh customer nak beli baju, so dia akan keluarlah kedai-kedai baju. Jadi dia tak ada sangkut paut dengan followers. Okay, dia lebih kepada sistem Shopee tu sendiri yang akan bekerja, yang akan promote anda punya kedai. Kalau anda nak tingkatkan follower dekat anda punya kedai Shopee, saya sarankan anda buat marketing offline. Maksud sini offline, bukanlah kata apa offline yang tak mula kat internet. Maksudnya kita buat direct selling. Anda kena gunakan anda punya social media anda seperti TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp. Anda kena promote setiap hari. Hari-hari anda kena promote. Okay, orang beranggapan bila kita buka kedai dekat Shopee, kita dah tak perlu social media yang lain. Kita ingat bila kita buka kedai kat Shopee tu, kedai kita memang akan selalu senang nak dapat sale. Tak ya, sebab dekat Shopee ni kompetitor sangat ramai. Okay, kalau ni mengikut data statistik daripada Shopee, okay, untuk 2 tahun kebelakang ni hampir 1 juta orang yang berdaftar sebagai peniaga dekat dalam Shopee. Jadi anda bayangkan kalau 10,000 yang menjual Shopee, anda fikir kedai anda ni di kedudukan yang mana? Okay, yang baru nak berniaga, yang tak ada sale, yang tak ada rating berbanding dengan orang yang dah berbulan-bulan berniaga. Okay, confirm kedai diorang dekat bahagian yang teratas. Jadi bila kita nak bid kedai dekat dalam Shopee sesama kedai, payah. Selalunya kedai yang ada rating, yang ada sale, dia akan go up first. Kedai yang tak ada rating, yang tak ada sale, yang kurang follower, dia akan go below. Okay, cara kita nak naikkan kedai tu adalah dengan kita buat iklan dekat Shopee. Yang kedua, kita kena selalu promote kedai kita dekat social media. Ini ramai orang yang malas buat. Malas lah buat. Kena. Sebab bila anda promote kedai anda dekat social media, dekat Facebook, Instagram, baru orang tahu kewujudan anda. Sebab kat Facebook kan kadang-kadang ada kenalan daripada kawan office kan, kawan sekolah, saudara mara. Jadi dekat situlah cara kita nak promote kedai kita. Bagi tahu saya jual apa, okay, ini link kedai saya. Kalau anda beli ni saya akan bagi free voucher ke, saya akan bagi free COD ke, macam tu. Okay, untuk yang newbie you kena ada effort yang lebih. Cara dia adalah anda tak boleh harapkan iklan di Shopee saja. Anda kena gunakan anda punya social media. Siapa yang tak aktif kan, ada yang kata macam saya ada Facebook, saya ada TikTok, saya ada ni tapi saya tak aktif. Kena aktif lah daripada sekarang. Kena aktifkan. Buat posting hari-hari dekat Facebook, kat TikTok. Okay, kalau kat WhatsApp you boleh buat story WhatsApp. Kena rajin. Salah satu yang saya tengok yang rajin upload di story WhatsApp adalah isteri kepada Cik Adnan, okay, Puan Norzi. Yeah, saya selalu tengok Puan Norzi upload, dia jual popiah simpul. Okay, dia upload dekat story WhatsApp. Saya selalu tengok walaupun dia kata kat saya tak ada sale lagi, tak ada orang view, tak apa. Keep posting. Sebab bila orang tengok bukan orang terus beli. At least 10 kali orang tengok, 10 kali iklan tu berjalan baru orang akan terbeli. Jadi jangan malas, kena rajin. At least sebulan yang pertama anda kena rajin. Buat posting hari-hari kat social media. Sehari sekali pun cukup lah. Kat Facebook ke, kat Instagram ke. Buat hari-hari. Nanti lama-lama mesti akan ada yang sangkut. Okay, anda kena bermain dengan dekat sini. Kat sini paling penting, gunakanlah anda punya social media anda free sahaja. Kan? Yang belum aktif, boleh aktif. Kalau orang kata saya tak ada Facebook, wujudkan Facebook. Wujudkan. Demi anda punya perniagaan. Kalau anda kata saya ada Instagram, tapi saya tak aktifkan sekarang. Kena aktif. Okay, hari-hari make a new follower dekat you punya social media. Add sekurang-kurangnya 10 rakan sehari dekat Instagram, dekat Facebook. InsyaAllah anda punya jualan akan grow up. Itu saja tip yang saya boleh bagi. Ini tadi akak Syuhada, Hanani, that's the tip. Okay, ada yang sahabat saya chat dengan anda berdua, anda kata anda tak terlalu aktif dekat social media kan, anda kena aktif daripada sekarang.
Okay, sebab kalau kita tengok dekat Facebook tu sendiri dekat Facebook sendiri kalau saya pergi dekat bahagian shop affiliate. Okay, shop affiliate program ke? Yes. Anda boleh nampak dekat sini kan, kat sini, sorry saya pergi dekat Shopee Riyadh. Okay, kalau anda tengok dekat sini, anda nampak tak hari-hari ada orang promote. Okay, dia orang gunakan orang punya Facebook untuk dia orang promote macam ni. Inilah yang kita nak. Okay, anda promote kedai anda daripada sini. You can see how orang yang tengok ada 31 komen, ada orang 30 like. So orang tahu you menjual produk apa. Kita tak boleh harapkan dekat Shopee 100%. Okay, bila anda hanya bergantung harap pada Shopee, itu yang ada punya sale drop. Tak ada orang beli. Okay, dia kena seiring. Kat Shopee anda buat ads, dekat anda punya social media pun anda buat iklan tersendiri. Okay, macam ni. Promote dia punya produk. Okay, itu saja tip yang saya boleh bagi. Kalau anda pergi mana-mana kelas pun lah. Okay, kalau orang tanya macam mana cara you nak tingkatkan you punya followers untuk newbie, macam itulah cara dia. You kena aktif dekat social media. Okay, tadi saya pergi, saya dah tunjuk ajar kan tadi, next dekat bahagian discovery. Okay, ini saya buat salingan Okay, discovery tu dekat mana iklan tu dia akan bersiaran. Okay, dia akan bersiaran dekat sini. Keluar ke kat sini? Okay, betul. Dekat keluar dekat sini, anda masuk dekat Shopee, anda boleh pergi dekat bahagian daily discover. Okay, daily discover ni lah iklan untuk discovery ads akan keluar. Anda nampak kat sini, ads. Ini berdasarkan kepada history pengguna. Dalam masa 30 hari, pengguna dia cari produk apa. Okay, dan setiap orang tu dia berbeza-beza. Macam saya boleh nampak lah, saya cari setting spray lah, saya cari compact powder lah. Kat sini. Satu lagi, dekat bahagian you may also like, contoh saya klik dekat produk Wardah. Okay, saya ada produk kat sini, saya scroll kat bawah, dia akan keluar dekat bahagian you may also like. Dah nampak ada ads. Nampak ada ads. Kat sini nampak ada ads. So dekat sini lah dia keluar. Contoh apa lagi? Macam sini ad tiba-tiba tersesat tudung. Nampak no, saya tengah mencari tudung dekat-dekat nak raya kan. Okay, kat sini lah ads tu dia akan bersiaran. Okay, so ini cara-cara anda nak buat iklan untuk bahagian discovery. Okay, anda pergi kepada saja dashboard Shopee. Kat sini pastikan anda dah login. Okay, dah login kat sini, pergi kepada bahagian seller center. Okay, and then pergi dekat bahagian shop ads. Tekan dekat sini. Okay, so anda boleh pergi dekat sini, create new ads. Create new ads. Okay, anda boleh pilih dekat bahagian discovery ads. Tutup dulu bahagian automation. Okay, anda boleh add produk. Okay, kalau dekat bahagian discovery ni, anda boleh sekalikan produk apa yang ada. Kalau ada 10, letak 10-10. Okay, macam ni saya tak boleh buat lah sebab tadi saya dah buat kan. Jadi dia tak keluar dah apa-apa produk. Okay, anda boleh klik. Okay, next. Ini adalah dashboard metric. Okay, dashboard metric dekat bahagian depan ni. Pergi dekat seller center. Okay, pergi dekat bahagian shop ads. So, dia keluarlah dekat sini. Graf jualan anda, iklan anda berlangsung. Okay, berapa yang anda dah dapat order, berapa item dah sold, berapa orang klik, okay, berapa yang anda dikenakan bayaran. Okay, semua dekat bahagian sini. All data statistic. Okay, kat sini. Kalau nak tengok iklan berlangsung, anda boleh pergi dekat sini. All ads ataupun secara detail boleh pergi kat sini. Search ads ataupun discovery ads. So, anda nampaklah dekat sini. Okay, next ada apa lagi? Okay, ini masalah yang utama. Okay, you can refer masalah apa yang anda hadapi. Make sure you gambar cantik, menarik. Okay, tertarik. Okay, nama produk kena besar. Nama kita ni tak apa kecil. Yang penting nama produk tu kena besar. Ikan celup ke, tudung sauk ke, tudung sarung ke, make sure besar. Gambar yang cantik, high quality. Kalau boleh letak harga sekali pun tak apa macam ni. Okay, gambar yang background yang soft, yang tak terlalu crowded. Okay, biar cari background yang menonjolkan produk kita. Okay, next. Okay, make sure nama produk yang menarik. Letak keyword yang selalu orang cari. Kalau jual tudung, letak tudung sarung. Kalau jual bawah, letak bawah printed, bawah plain. Jangan letak nama yang pelik-pelik.
Okay, kalau you nak letak jenama produk boleh, make sure letak jenama produk ni belakang-belakang macam ni. Mosquit Sarimah Plain. Nampak tak dia punya nama produk tu dia letak belakang-belakang. Di keyword yang paling bagus tu dia letak dekat depan sekali. Macam ni. Elakkan letak emoji ni elakkan, letak perkataan ni elakkan. Ni tak membantu pun. Okay, yang membantu yang ni saja. Tak ada pun orang cari tudung, orang tulis hot deal, tak ada. Repek je tu. Okay, pastikan anda punya bahagian description cukup lengkap. Kalau anda jual makanan, tulis expired, pakai produk apa, okay, cara penyimpanan macam mana. Kalau anda jual jenis baju tudung, tulis saiz apa yang ada, material apa ada, warna apa yang ada, okay, style dia macam mana. Okay, jangan terlalu simple macam ni, tak menarik. Okay, ni antara tips tadi yang saya dah ceritakan. Okay, anda boleh join Facebook community. Okay, anda boleh scan saja QR code ni. Okay, nanti dia akan ada a few soalan lah yang anda kena jawab. Okay, a few soalan. And then lepas anda jawab soalan, dalam masa 3 hari baru anda akan diterima masuk ke dalam grup ni lah. Dia ambil masa sedikit kat sini. Okay, and then apa lagi? Okay, ini webinar percuma untuk seller dekat Shopee. Okay, macam mana cara nak access webinar ni. Okay, make sure anda dah masuk ke dalam Shopee, dah login, pergi kepada seller center. Okay, kat sini anda pergi kat bahagian education hub. Okay, anda menampak kat atas ni, anda tekan saja kepada webinar. Okay, tersedia kepada 3 bahasa, ada bahasa Cina, ada bahasa Melayu dan juga ada bahasa Inggeris. Okay, anda boleh pilih je mana-mana yang anda nak. Okay, nanti dia akan bagi email saja, dia akan bagi notification dekat email macam ni. Dia akan bagi notification ke email macam ni. So anda tekan klik saja join webinar. Okay, and then mana tadi? Okay, kat sini kalau anda terlepas kelas secara langsung, anda boleh pergi kat bahagian on demand. Okay, anda boleh klik sajalah dekat sini macam ni. Anda boleh klik saja untuk tonton. Okay, next. Okay, ni tambahlah tadi saya punya package Unify. Kalau anda berminat boleh contact saya. Okay, so far itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Okay, kalau ada sebarang permasalahan, okay, daripada sekejap ya, saya nak tunjuk muka depan slide sekejap. Okay, muka depan slide. Okay, dah besar. Alright, so kalau ada apa-apa permasalahan, okay, daripada Hanani, daripada Kak Syuhada, okay, daripada Cik Adnan, boleh terus kontak dengan saya, kita akan cuba bantulah daripada semasa ke semasa, okay. Itu sahaja kelas kita untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada sesiapa yang join. Saya halalkan ilmu hari ini. Kalau ada tersalah bahasa, terlanjur budi bicara, saya minta ampun, saya minta maaf. Dan kelas dan saya pun bukanlah pro. Okay, membantu daripada segi untuk newbie sahaja. Okay, sebab kebanyakan kelas saya, diorang expect kelas ni advance. Okay, tak. Kelas saya bahas untuk newbie sahaja. Kalau anda berniat untuk nak cari kelas advance, intensif, mungkin anda boleh join kelas-kelas daripada cikgu yang lain. Okay, so sebelum kita end kelas ni, boleh kepada sesiapa yang free buka kamera, kita ambil gambar sama-sama.